Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri yang pertama, Surah Yusuf. Pada siri yang lepas kita telah membincangkan ayat 123, iaitu merupakan ayat yang terakhir bagi surah Hud. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung pentafsiran bagi siri yang seterusnya, iaitu surah Yusuf dengan membincangkan mukaddimah atau pengenalan bagi surah ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Yusuf alaihi salam merupakan surah yang ke-12 daripada 114 keseluruhan surah di dalam mushaf Al-Quran. Surah ini berada pada juzuk yang ke-12 dan mempunyai sebanyak 111 ayat. Surah ini dinamakan surah Yusuf kerana surah ini menceritakan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, atau nama penuhnya Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, merupakan salah satu dari 12 putera Nabi Yaqub AS. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Karim ibnul Karim ibnil Karim ibnil Karim, Yusuf ibn Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim alaihimussalam. Orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, anak dari orang yang mulia. Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihimussalam. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari. Pada surah ini kita akan melihat secara eksklusif kisah Nabi Yusuf daripada awal hidup baginda dan liku kehidupan yang dilalui oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yusuf kita akan melihat bagaimana baginda Nabi Yusuf AS melalui ujian yang dilalui seperti dilemparkan ke dalam perigi oleh adik-beradiknya, difitnah oleh isteri Al-Aziz dan dipenjara. Kemudian pada surah Yusuf juga kita akan melihat bagaimana Allah mengangkat nabinya yang beriman setelah melalui pelbagai ujian, menjadi orang kanan raja dan memegang perbendaharaan negara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa surah Yusuf mempunyai keistimewaannya yang tersendiri daripada sudut susunan, gaya bahasa dan jalan cerita yang menarik serta mempengaruhi akal dan jiwa. Kebiasaannya surah Makkiyah mengandungi nada amaran dan ugutan. Namun surah Yusuf berbeza dengan surah-surah Makkiyah yang lain. Ia membawa rentak perlahan, lembut dan gaya bahasa yang menarik serta membawa kepada suasana kesyahduan dan kehibawaan.
Al-Qurtubi menyatakan bahawa Allah Subhanahu Taala telah menyebut banyak kisah para nabi di dalam Al-Quran dan diulang kisah yang sama pada beberapa tempat yang lain dengan membawa pengertian yang sama tetapi dengan lafaz yang berbeza. Akan tetapi, kisah Nabi Yusuf AS hanya berada pada surah Yusuf sahaja dan tidak diulang di surah yang lain. Maka ini semua membuktikan bahawa Al-Quran adalah suatu mukjizat yang tidak mampu ditandingi dan dicabar sepanjang zaman. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar menyatakan bahawa surah Yusuf menekankan suka duka perjalanan kehidupan seorang Rasul dari masa baginda kecil, penderitaannya yang disebabkan saudara-saudara yang berlainan ibu dan bapanya, iaitu Nabi Yaqub AS yang lebih menyayangi baginda berbanding adik-beradiknya yang lain, sehingga mereka tergamak untuk melemparkan Nabi Yusuf AS ke dalam perigi, kemudian diselamatkan dan dijual menjadi hamba, digoda oleh jelitawan dan bangsawan, sehingga Nabi Yusuf AS merengkuk di dalam penjara. Surah ini seterusnya menceritakan bagaimana Nabi Yusuf AS dipanggil untuk menjadi wakil raja. Kemudian pertemuan dan perdamaian semula antara baginda dan adik-beradiknya, serta keadaan Nabi Yaqub AS yang telah buta kerana terlalu banyak menangis dan menjadi celik semula. Istimewanya, surah Yusuf ini adalah kerana ia merupakan satu surah yang mengisahkan suka duka Nabi Yusuf AS yang mengandungi hikmah yang amat diperlukan oleh semua mukmin untuk dibandingkan dengan kehidupan kita sendiri. Bahawa kita perlu sedar bahawa hidup itu tidak mudah dan seronok sentiasa. Akan ada tangis air mata, namun kita hendaklah tabah dalam menghadapi kesulitan. Kerana hidup umpama roda yang ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah dan ia tidak pernah tetap. Pada kisah Yusuf AS ini juga kita dapat melihat bagaimana seseorang yang memikul beban perasaan daripada kecil dengan tenang dan tidak pernah mengeluh. Yakinnya baginda AS pada kebenaran saat dimasukkan ke penjara, sedangkan dirinya tidak bersalah. Juga ketika dia dipenjarakan hanya kerana politik rumah tangga bangsawan, sehinggalah apabila raja menyuruhnya keluar dari penjara, baginda Yusuf AS enggan hingga memerlukan raja menjelaskan bahawa dia tidak bersalah. Di dalam surah Yusuf AS ini juga kita dapat melihat perjalanan seorang bapa yang kehilangan anaknya yang dicintai, kemudian menahan hati dek kerana anak-anaknya juga yang mengkhianati anaknya yang dicintai. Kita dapat melihat bagaimana kesabaran Nabi Yaqub AS yang luar biasa, walaupun kesedihan tersebut akhirnya menyebabkan matanya berubah menjadi buta. Hamka menyatakan bahawa inilah sebabnya Allah SWT mengatakan bahawa surah Yusuf AS merupakan sebaik-baik kisah, iaitu Ahsanal Qasas. Surah Yusuf menjadi Ahsanal Qasas tidak akan mengurangkan keindahan ayat-ayat yang lain, tetapi ia berperanan supaya menjadi iktibar kepada seluruh umat manusia di dalam perjuangan hidup, agar mereka dapat menghilangkan gelisah dan keluhan di dalam jiwa dengan memujuk hati tak kala ujian menimpa, agar mereka menyedari bahawa sedangkan Nabi diuji sebegini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur menyatakan bahawa surah ini menjelaskan kisah Rasul-Rasul beserta kaum mereka dalam menyampaikan dakwah, kesan dan akibat yang dialami oleh golongan yang beriman dan mereka yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Surah ini turut menjelaskan kisah seorang Nabi yang telah dididik dan dibesarkan oleh kehidupan luar yang tidak ada pertalian kekeluargaan dengan dirinya. Kemudian menjelang dewasa, pemuda tersebut diutus oleh Allah Subhanahu Taala untuk mengajak umatnya kepada agama Allah Subhanahu Taala. Baginda turut mengendalikan urusan pemerintahan yang besar dengan bijaksana. Surah Yusuf merupakan surah yang paling banyak di antara surah-surah lain di dalam
Al-Quran. Sidang pendengar sekalian, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka menyatakan bahawa surah Yusuf diturunkan selepas turunnya surah Hud, iaitu ketika ujian dan dugaan datang bertubi-tubi menimpa Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Surah-surah ini hadir di dalam tahun duka cita selepas Rasulullah SAW kehilangan dua insan, iaitu isteri baginda Khadijah radhiyallahu anha dan bapa saudaranya saudara Nabi, iaitu Abu Talib, yang selama ini menjadi pembela dan pelindung kepada Nabi Muhammad SAW semasa berjuang menyebarkan Islam. Pemergian dua tokoh utama dalam kehidupan Nabi telah menyebabkan tiupan angin badai semakin kencang, menguji baginda dan kaum muslimin. Umat Islam dan Rasulullah SAW ketika itu terpaksa menerima realiti yang pahit kerana setelah kehilangan dua tonggok tersebut, kaum kafir Quraisy memboikot dan memulaukan umat Islam dan baginda. Sehinggalah Allah SWT menurunkan surah Yusuf dengan menyebutkan kisah para rasul yang terdahulu bagi memujuk hati baginda dan umat Islam serta meringankan penderitaan yang sedang dialami. Penurunan surah ini seolah-olah Allah SWT berfirman kepada baginda Nabi, "Wahai Muhammad Rasulku, janganlah engkau merasa duka cita dan hampa atas sikap kaummu yang ingkar terhadap seruanmu. Yakinlah bahawa selepas penderitaan ini, pasti akan tiba pula kejayaan. Kesempitan hidup akan berakhir jua. Ingatlah nasib saudaramu Nabi Yusuf AS. Kemudian, perhatikanlah hikmah yang tersembunyi di sebalik pelbagai ujian dan dugaan yang telah dihadapinya. Ujiannya yang bermula dengan perasaan dengki saudaranya sendiri sehingga mengakibatkan mereka mencapakkannya ke dalam perigi. Kemudian lihatlah betapa sulitnya kehidupan Nabi Yusuf itu dalam menghadapi sikap isteri menteri yang tergila-gilakannya sehingga sanggup memerangkap baginda sehingga baginda dipenjara. Namun lihatlah, setelah semua itu Nabi Yusuf AS mendapat pangkat dan kemewahan hidup sehingga menjadi menteri kanan yang menjaga perbendaharaan Mesir dan menjadi ketua yang dipatuhi. Demikianlah telah aku, Allah SWT, lakukan kepada para wali aku dan para pejuang yang sabar menanggung derita untuk mendapatkan keredaanku. Maka hendaklah engkau, wahai Muhammad, menguatkan azam dan tabah menanggung derita dengan mengambil suri teladan daripada para rasul yang telah mendahulumu. Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid juga menyatakan bahawa surah ini turun untuk menghiburkan hati Rasulullah SAW dalam menghadapi segala ujian dan penderitaan. Surah ini membawakan khabar gembira dan ketenangan bagi setiap orang yang menghayati perjuangan para Rasul. Surah Yusuf ini membawa janji kemenangan bagi setiap individu yang mengamalkan sikap sabar dan menjalani kehidupan seharian dengan menjejaki derap langkah para Nabi dan Rasul serta para pendakwah yang ikhlas. Surah ini merupakan penawar dan pengobat bagi jiwa yang sedang diuji. Kebiasaannya, Al-Quran menyebutkan kisah yang sama di beberapa tempat yang berlainan dengan matlamat supaya ia dijadikan pengajaran dan tauladan. Ia didatangkan secara ringkas dan pendek supaya siri kisah itu menjadi lengkap, sempurna dan tidak timbul rasa jemu untuk mendengar serta mengikutinya. Namun, berbeza dengan surah Yusuf yang menyebutkan cerita dengan terperinci dan tidak diulang di dalam surah-surah yang lain, maka jelas bahawa dalam bentuk apapun Al-Quran ini, ia tetap menjadi suatu mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah mukaddimah atau pengenalan surah Yusuf. Setiap surah di dalam Al-Quran mempunyai pengajaran tertentu untuk kita umat kini mengambil iktibar. InsyaAllah kita akan menelusuri pentafsiran ayat-ayat surah Yusuf ini di dalam siri-siri berikutnya. Sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.